Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kelas Mbak Bestari dan juga Mbak Wawasan. Hari ini adalah 18 Ogos tahun 2021, hari Rabu. Pagi ini waktu matematik kita pukul 11 pagi hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. Dan kita akan sambung muka surat 9, bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. So perkara pertama ialah esok kita akan buat satu lagi ujian topikal. Esok kita akan topikal bab 7. Ujian topikal bab 7, ingat bab 7 ujian topikal. Seperti pembetulan yang kita buat semalam itulah, itu topik dia. Kita akan buat sekali lagi. Sama juga dua soalan, satu soalan jarak lawan masa, satu lagi soalan laju lawan masa. Kita akan buat bagi esok sebab kita ada 3 waktu kan. Perkara yang kedua, bagi esok kita punya Google Meet, ingatkan saja 7.30 hingga pukul 9, 3 waktu berturut-turut. Jadi harap bangun awal dan hadir kepada Google Meet kita. So itu saja dulu dan kita akan mula. Mula. Contoh 8, jawab soalan berdasarkan 2 set data yang diberi. Sekarang kita beri 2 set data. Kita beri 2 set data. Jadi apabila 2 set data diberi, kita perlu pandai membuat perbandingan dan juga pentaksiran. Saya nak tanya, adakah paparan ini dia jelaskah? Adakah dia gelap atau jelas? Kalau gelap, beritahu saya supaya atau balik supaya lebih terang lagi lah. Kalau okey lah. Kita tengok jelas. Terima kasih. Terima kasih Jessica. Jadi kita tengok A. Data menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 2 kumpulan murid. Kita ada kumpulan A, ada kumpulan B. Dan kalau kita tengok jisim ini telah pun disusun mengikut tertib menaik, iaitu 41, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55. Ya, dia secara menaik. So betul lah, dia kena susun dulu kalau kita nak cari julat nantilah ataupun julat antara kuartil. Kemudian untuk kumpulan B, 43 hingga 57. 43, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 57. Mungkin boleh tanya diri awak, berapa jisim badan sekarang? Mungkin kerana terlalu lama berada di rumah, jisim sudah naik kan. Tetapi kalau kita tengok 2 kumpulan ini kumpulan A paling kecil 41, paling besar 55. Dalam itu ada 40 lebih, 50 lebih lah. Kumpulan P paling kecil 43, paling besar 57. Tetapi kalau kita tengok kumpulan P, yang lain semua 50 ke atas. Ada nampak tak? Hanya satu saja 43. Kalau ada satu-satu saja, kes macam ini kita panggil dia, ada satu nama saya lupa, sekejap saya cari ya. Kita panggil dia ini nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Nilai luar biasa. Nilai luar biasa. Catat. Kalau ada tiba-tiba ada satu nilai itu yang sangat kecil atau sangat besar, berbanding dengan nilai-nilai lain dalam kumpulan itu, kita namakan itu nilai ekstrim atau nilai luar biasa. Dalam kumpulan B ada satu nombor luar biasa. Mungkin salah catat ke? Mungkin 53, dia catat 43. Mungkin. Itu kita kata luar biasa lah. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi ketua 2 kumpulan. Kita kira. Kita buat di sini. Untuk kumpulan A.
Dia punya tata saya salin sekali lagi 41, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55. Okey. 55. Okey, kemudian kita nak cari dia punya uh, julat. Julat. Bagaimana cari julat? Okey, cari julat Okey, julat ialah nombor paling besar 55 tolak julat nilai paling kecil 41. So jawapan dia 14. Itu julat untuk kumpulan A ya. Untuk kumpulan A. Untuk kumpulan A ya. Okey, sekejap Sekejap. Okey, kita sambung balik. Okey, so ini untuk kumpulan A punya julat. Lepas itu kita nak kira juga julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Iaitu Q3 tolak Q1 Okey, masih ingat Q3 tolak Q1? Dan mana dia punya julat antara kuartil, mana Q1, mana ada 4 nilai di kanan, 4 nilai di kiri, kan? So maksudnya ini median. Median tengah tak ada. Dan mana tengah-tengah sebelah kiri? Tengah-tengah sebelah kiri ini kan? So ini Q1, tengah-tengah Q3 untuk sebelah kanan. So tak ada nilai, maksudnya kita kena cari purata. Purata, okey, iaitu Q3 ialah ini 2 lah. 52 tambah 54 bahagi 2. Tolak Q1 pun sama. Ini Q1. Tengah-tengah tak ada nilai kan? So cari purata. 43 tambah 44 bahagi dengan 2. Jadi ini ialah 53 tolak 43,5. So 9,5. Itu julat antara kuartil untuk kumpulan A. Kumpulan kumpulan A. Ada sesiapa nama saya tak catat ke sebab lebih satu orang di sini. Alia ada. Jadi saya bacakan nama sekali lah untuk mengenal pasti ya. Kalau anda punya nama tidak disebut, nanti tolong maklumkan saya. Untuk 4 wawasan pagi ini yang hadir, Hafizi, Muhammad Hafizi, lepas itu Alia, Atika Tamia, Jennifer, Jerome, Michelle, Muhammad Asri, Nisterina, Nur Susila, Nur Aliana, lepas itu ialah Suzia Abu Bakar. Okey, itu saja untuk 4 wawasan 3, 7, 11 orang. Lepas itu 4 bestari 22 orang sahaja pagi ini, iaitu Davian, Elvina, Eric, Florence, Irene, Ivan, Jennifer, Jessica, Marilyn, Nashita, Nozrina, Nur Mirza, Nur Hayati, Nur Hidayah, Pauline, Nur Shilawati, Stewart, Tracy, Vanessa, Lester. Itu saja. Okey. Jadi kita sambung untuk kumpulan B. Okey, sekarang kumpulan B, saya pun salin sekali lah nombor dia supaya kita boleh rujuk dengan senang.
paling kecil 43, 51, 52, 53, 54, 55, 57. Okey. Jadi sama juga cari julat, nombor paling besar tolak nombor paling kecil julat. Nombor paling besar 57, tolak nombor paling kecil 43. So, jawapan dia julat dia sama dengan kumpulan A. Tengok, julat dia sama. Tapi julat antara kuartil mungkin lain lah. Okey, kita tengok juga julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okey. So sama juga 4 nombor ke 43, 51, 52, 53, 54. Oh, 2 kali 54. 2 kali 54 Sorry ini ada satu lagi 54. Jadi 4 ke kiri, 4 ke kanan. So ini tengah-tengah Q3. Tengah-tengah sini Q1 Jadi titik tengah untuk Q3 54 tambah 55 bahagi 2. Tolak Q1 tengah-tengah 51 tambah 52 bahagi 2. Cari purata dia. 24.5 tolak 51.5. Jadi dia punya beza tolak ialah 3. Tengok julat antara kuartil dia kecil berbanding dengan kumpulan. Tadi 9.5, ini 3. Kenapa tadi dia besar? Kerana serak lebih jauh. Nanti kita akan bincang di bahagian nombor 2 nantilah. Jawapan untuk nombor 2. Okey, jawapan untuk nombor 2. Siapa yang baru masuk ni Okey. Sekejap. Okey. So itu dia saling kan. Okey, nombor 2. Huraikan serakan jisim bagi kedua-dua kumpulan. Bagaimana kita nak huraikan? Yang pertama, kita boleh nyatakan ini nombor 1 jawapan tadi Okey, nombor 1 ini dia. Okey, nombor 1. Mungkin kecilkan sikit lagi. Boleh nampak lebih. Ini dia. Okey, nombor 2 mungkin itu saya buat di kertas lain lah. Okey, nombor 2. Kalau kita tengok kita dapati dia punya julat sama kan, julat 14 sama. So kita perlu nyatakan apabila kita buat huraian ini dia suruh huraikan, serakan. Bagaimana dengan serakan dia macam mana kan? Kita kena huraikan julat jisim bagi kedua-dua kumpulan adalah sama. Okey, sama. Memang 14. Kedua-dua kumpulan dia sama julat dia. Okey. Okey. Lepas itu tetapi kalau kita tengok kumpulan A dia punya serakan lebih seragam.
Lebih seragam sebab 40 lebih, 50 lebih. Kumpulan B hanya satu saja 40 lebih. Yang lain semua 5 lebih kan. That's why saya kata 43 dalam kumpulan B itu outliers. Iaitu nilai itu luar biasa ataupun nilai ekstrim. Jadi serakan untuk kumpulan A ya. Serakan kumpulan A adalah lebih seragam. Lebih seragam antara apa dia? Siapa yang titik-titik itu? Tengok saja. Antara 41 hingga 55. 41 hingga 55. So dia lebih seragam. Dia tidak macam kumpulan B. Semua 5 lebih. Hanya satu saja 43. Alia Amira. Okey, awak cuba lagi nantilah. Oh, ada pelajar kata dia punya line tak bagus. Kejap Seperti yang saya katalah, kita perlu buat sesuatu lekat-lekat. Macam mana yang lain Jennifer si, 我的 line 会卡吗 ？line saya lekat kah? 不会， Boleh kalau tidak, maksudnya you punya line tu tak baik lah, so dia akan lekat-lekat Itulah saya rasa saya di sini full bar. Saya punya line sebab kawasan saya di sini Celcom memang bagus Celcom. Okey, jadi biasanya bukan masalah saya, masalah yang lain dia tak bagus. So seperti yang saya cadangkan semalam lah, mungkin awak boleh belilah ataupun cari package-package yang okey sikit di kawasan rumah awak itu. Okey, so kita teruskan. Kumpulan A serakan lebih seragam Bagaimana dengan kumpulan B kumpulan B kita tulislah manakala serakan kumpulan B tadi kumpulan A seragam, kumpulan B apa berlaku? Terserak lebih kecil. Terserak lebih kecil antara 1 hingga 57. Memang dia kecil sebab beza dia sikit saja 51 hingga 57 ini. Ini 51 hingga 57. Dengan 43 itu ialah nilai ekstrim. Dengan 43 ialah nilai ekstrim. Nilai luar biasa, ekstrim. Itu baru lengkap lah. So apabila kita buat huraian tentang serakan kita perlu nyata dua-dua. Kumpulan A macam mana, kumpulan B macam mana. Julat dia sama dua-dua kumpulan A dan B. Tapi serakan kumpulan A seragam. 40 lebih hingga 50 lebih. Tetapi kumpulan B dia serak lebih kecil. 51 hingga 57. 43 itu nilai ekstrim. Nilai luar biasa. Nilai luar biasa. Okey. Okey. Itu dia. Kita sambung lagi. Bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, dia tanya apa soalan dia? Antara julat dan julat antara kuartil. Yang manakah menghuraikan serakan jisim kedua-dua kumpulan dengan lebih tepat? Mana satu lebih tepat? Julat lebih tepat ke julat antara kuartil? Berikan sebab. Nanti saya nak seorang berikan jawapan. Sekejap, ini ambil.
Okey, dah balik. Okey, sini. Mungkin salah seorang berikan sedikit jawapan. Mungkin pilihlah mana satu, kumpulan A ke kumpulan B. Mana satu serakan dia lebih tepat. Menghuraikan serakan lebih tepat. Sama ada julat lebih tepat ke atau julat antara kuartil. Kalau kita tengok julat dia sama. Julat antara kuartil dia beza kan. So mana satu lebih menerangkan serakan dengan lebih bagus. Julat ke atau julat antara kuartil? Leicester 4 bestari. Leicester 4 bestari. Ya, cikgu. Ya. Jawapan? Julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Tepat sekali. Julat, terima kasih. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil ini boleh menghuraikan serakan kedua-dua kumpulan dengan lebih tepat. Sebab dia beza. Kalau sama tidak boleh bandingkan. Contohnya julat 14, sama tidak boleh banding. So itu kita tak itu dikira bukan pilihan yang tepat. Sebab dia sama, tidak boleh kita buat perbandingan. Tidak boleh kita mengkaji serakan dia. Tidak boleh kita mengkaji serakan dia. Okey ya. Jadi kita pilih julat antara kuartil. Terima kasih Lester, betul. Kenapa? Berikan sebab. Kenapa? Saya ke cikgu. Orang lain lah. Okey, bagus. Okey, terima kasih ya. Saya minta seorang lagi. Nashita 4 bestari. Nashita. Kenapa julat antara kuartil lebih tepat? Sebab tak ada perpuluhan. Sebab tak ada perpuluhan. Perpuluhan tidak ada menjadi masalah di sini ya. Dia boleh berpuluhan sebenarnya. Okey, terima kasih kerana cuba. Okey, kita minta seorang lagi. Nur Hidayah. Nur Hidayah 4 bestari. Sebab nilai dia berbeza. Nilai dia berbeza ya. Memang nilai berbeza 9.5 dengan 3 kan. Kenapa dia berbeza nilai dia? Kenapa berbeza? Sebab serakan dia tak sama. Kerana apa? Serakan dia tak sama. Serakan dia tak sama. Memang ayalah tak sama. Ada lagi soalan jawapan lain yang lebih tepat. Okey. Kalau kita tengok semua kumpulan P ni, semua 5 lebih, ada nampak tak? 51, 52, 53, 54, 54, 55, 57 kan? Tiba-tiba ada satu yang 4 lebih. Kerana dia ada nilai ekstrim. Betul tak? Nilai ekstrim. Tapi julat antara kuartil tidak mengambil kira nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini tidak diambil kira kan? So dia lebih tepat. Kalau julat itu dia ambil kira nilai ekstrim. 55, 41. Dia ambil 41. 43 pun dia ambil kan nilai ekstrim ini. So menyebabkan dia sama 14. Kalau tidak sebenarnya 51 hingga 57 51, 57 baru beza dia 6. Tapi oleh sebab ada ekstrim menyebabkan dia 14. Jauh beza kan. Jadi kerana nilai ekstrim lah. Kerana ia tidak, iaitu julat antara kuartil, ia tidak mengambil kira nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Kerana dia tidak mengambil kira nilai ekstrim. Okey, itu penerangan dia untuk bahagian nombor 3. Jadi perlu pandai membuat pentafsiran, mentafsir, membanting dan sebagainya. Sekarang ini soalan KSSM lebih kepada arah ini. Dia bukan sekadar kita kira. Lepas kita habis kira, kita perlu tahu bagaimana membuat huraian. Contohnya berikan sebab, berikan justifikasi anda
Itu contohlah. Jadi banyak soalan akan ke arah itu. Dia nak fikir kenapa. So, semua contoh ini adalah contoh yang bagus. Saya harap awak kena simpan semua bahan ini, nanti boleh buat ulang kaji dan sebagainya. Jangan buang. Takut nanti pelajar buang bahan ini. Okey? Sudah? Kalau sudah kita Kejap. pergi. Kejap, okey. Kalau sudah kita pergi P. Kalau belum kita tunggu. Ini contoh A ya. Kalau tak cukup, you boleh guna kertas tambahan sendirilah. Kertas tambahan sendiri ya. Dah, cikgu. Sudah? Okey, kalau sudah kita pergi B ya. Okey, so saya tutup inilah. Okey. Okey, kita pergi B ya. So saya tulis dalam kertas inilah. Tapi awak cuba tengoklah macam mana awak tuliskan nanti ya. Okey. So di sini untuk bahagian B pun kita ada 2 kumpulan ya. Berapa kumpulan? 1 kumpulan saja. Tinggi anak bokok dalam sebuah tapak. Okey, dalam sebuah tapak, semayan ialah 11, 11. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data. 9 data. 9 data di sini. Mungkin boleh highlightkan lah. Okey, boleh highlightkan. Sekejap. Ya, highlightkan ada 9 data ini, kan? Okay, dia tidak ada 2 kumpulan, so dia hanya 9 data di sini. Okey, so kita apa kata kita susun dulu. You nak cari mesti susun. Cari julat antara kuartil kita mesti susun mesti menyusun semula data itu. Okey, jadi kita terus susun lah boleh ya. Kita terus susun. Banyak mesej masuk. Okey, nombor 1 saya susun dulu. Okey, paling kecil berapa 10.2. Lepas itu diikuti 10.6. 10.7. 10.9. Lepas itu 11.0. Ada lagi? Ini sudah 5. Okey, 11.3 ada 2 kali. 11.3. 1, 2. Okey, lepas itu 11.5, 11.9. Semuanya 9 data, betul. Ada 9 data. So kita susun Okey, dengan kata lain ini nombor 1, nombor 2, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9. So kalau nak tengah-tengah, siapa ialah median di sini ya kalau nak tengah-tengah itu? Mungkin saya tanyalah median. Walaupun tidak ditanya, kita boleh cuba median. Seorang jawab saya, No Aliana, 4 wawasan. No Aliana. Ya. Ya, median dia di mana? Median, tengah-tengah itu. Apa nilai median? Ya, jawapan median. Tak ada. Nisterina? 11.0. Ya, 11.0. Betul jawapan awak. Itu suara awak merdu lah. Kalau betul merdu lah. Okey, tengah-tengah 11.0. Itu median. Kalau saya nak cari julat sekarang, bagaimana cari julat? Kita minta seorang lagi, Jennifer Erisha 4 Bestari.
Jennifer Arisha. Ya, julat dia. Bagaimana cari julat? Halo? Ya, julat. Okey. Oh, you terus bagi saya jawapan 1.7. Okey. Nilai paling besar 11.9, tolak nilai paling kecil 10.2. Betul ah? Jawapan dia 1.7. Ya, itu julat. Walaupun dua maklumat ini dia tak tanya kan. So, saya nak buat jugalah oh. Kita tambah. Dia minta kita kira julat antara kuartil. Julat antara, maksudnya Q3 tolak Q1. Jadi mana Q3? So kita tahu ini ialah median. So 4 ke kiri, 4 ke kanan. 4 ke kiri itu tengah-tengah di sini. Ini Q1. 4 ke kanan, sini tengah-tengah Q3. Jadi kita kena guna formula di sini ya. Iaitu cari nilai purata untuk Q1 dan Q3. Q3 11.3 tambah 11.5 bahagi 2. Q1 10.6 tambah 10.7 bahagi 2. Okey, saya naikkan. Ya, ini nombor 1. Belum habis lagi ni. Ya, jadi kita akan mendapat 11.4 tolak 10.65. 65 Q3 tolak Q1. So berapa jawapan di sini? Vanessa Pak Bestari. Berapa jawapan sini? Sifa 0.75. Sifa 0.75 tepat sekali. Okey, bagus. Terima kasih. Itu julat antara kuartil yang soalan minta, kan? Lepas itu dia minta kita kira juga variance. Variance, ya. Betul? Ya, kira variance. Okey, variance. Simbol dia macam ini ya, variance. Variance. Oh, naikkan. Bagaimana kira variance adik-adik semua? Apa rumus kita guna? Hasil tambah X kuasa 2 bahagi dengan N. Kemudian tolak dengan min kuasa 2. Itu rumus dia. Itu rumus dia. Okey, tapi di sini kita belum ada min, semua belum ada kan? Okey, kita boleh direct kira di sini ya. Okey, saya teruslah gunakan rumus ini. Okey. Variance kita hasil tambah S kuasa 2. Bagaimana buat hasil tambah S kuasa 2? Iaitu setiap nombor itu kuasa 2. 10.2 kuasa 2 tambah 10.6 kuasa 2 tambah 10.7 kuasa 2 tambah lagi 10.9 kuasa 2 tambah 11.0 kuasa 2 tambah 11.3 kuasa 2 tambah 11.3 kuasa 2 tambah 11 baru tutup. Sini ada 9 nombor. 9 nombor itu semua kuasa 2. Satu-satu kuasa 2 itu. Kemudian tambah semua. Lepas itu bahagi.
Bahagi. Ada berapa nombor tadi di sini? 9 kan? 9. Itu baru yang pertama. Belum lagi Ming. Ming belum lagi. Okey, kita nak ini ya. Mungkin saya buat kurungan besar lah ini ya. Ini. Ini untuk yang pertama ini. Okey, tolak Ming. Belum lagi Ming. Ming belum kira lagi. So, kita kira Ming. Kurungan yang besar juga. Ming. Ming. Ming ialah kita tambah semua nombor itu. 10.2 tambah 10.6 tambah 10.7 tambah 10.9 tambah 11.0 tambah 11.3 tambah 11.3 tambah 11.5 tambah 11.9. Kira dulu ada tak 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 nombor. Bahagi 9. Ini ialah Ming. Beza dia ialah Dadi itu ada kuasa 2 setiap nombor. Ini tak ada. Tak ada itu ialah Ming. Ini yang Ming. Saya guna purple color. Memang kiraan dia besar sikit. Banyak, bukan besar, banyak sikit kiraan dia. Okey. Jadi saya ringkaskan. Yang pertama ini, kalau awak kira 1099.94. Okey, ada 9 nombor bahagi 9. Okey, ini yang pertama. Tolak Ming. Ming ialah lepas kira 11.04. Saya ada silap di sini. Ada kuasa 2 di luar. Kuasa 2 dia di luar. Ming itu kena kuasa 2. Ya, Ming itu kena kuasa 2. Ya, ini kuasa 2 di luar. Kuasa 2 di luar. Okey, so awak kira sekali lagi untuk diri awak. And then bagi saya jawapan akhir ini. Berapa lepas kira. Nanti saya minta seorang berikan saya ini variance. Okey. So berapa dia? Minta seorang Elvina Enets. Elvina Enets. Berapa jawapan lepas kira guna kalkulator? Ini. Lepas bahagi kira Ming. Ming ialah 11.04. Tapi Ming itu kena kuasa 2. Jangan lupa. Sebab di sini Ming dia ada kuasa 2 kan? Saya lupa tadi ini kuasa 2. Kuasa 2. Apa jawapan dia? Siapa tadi itu saya minta Elvina. Ya, Elvina Enets. 4 Bestari. 120. Terlalu besar, bukan? 120. Ini saya pun kira sekali, betul ke? 109994 bahagi 9 dulu, tolak dengan Ming 11.04 kemudian kuasa 2. Ya, saya memang dapat jawapan yang betul. Tapi bukan jawapan awak itu. Okey, tak apa. Saya minta seorang lagi. Gracie. 4 Bestari. Gracie Arabella. Gracie Arabella.
Gracie. $153, besarnya. Tak betul, kurang tepat. Okay, kita minta lagi Irene. Irene Tresilia dari 4 Bestari. Irene. Irene. Ada tak? Lagi besar. Ya, akhirnya Nur Hayati. Terima kasih Hayati dari Sentosa kan? Itulah budak pelajar dari Sentosa. Max dia okey juga, banyak juga yang okey sebelum ini yang saya ajar tu. Jadi jawapan dia 0.33. Saya rasa sebenarnya kalau you buat 3,339, lepas 9 ialah 5, you anjak satu pun menjadi 4 lah. Menjadi 4 lah. Okey. So itu jawapan Nur Hayati ya, betul 0.334. Okey, itu jawapan dia untuk cari variance. Okey, lepas cari variance, satu lagi yang soalan minta anda cari ialah apa? Dia minta awak cari apa? Satu lagi. Dia suruh kita cari sisihan piawai. Okey, sisihan piawai ya. Sisihan piawai rumus dia apa? Punca kuasa 2 variance. Ya, kalau awak boleh cari variance memang dapat inilah. Memang dapat ini ya. So, punca kuasa 2 0.334. Okey, minta seorang beri saya jawapan kita minta siapa kita minta 4 Bestari, seorang lagi Florence Normi. Apa jawapan sisihan piawai anda di sini? .578. Tepat sekali, terima kasih. 0.578. Florence, betul Tania? Jadi awak lawa hari ini ya. Kalau betul lawa lah. Macam itu. Okey, so itu sisihan piawai ya. Okey. Banyak boleh cari medium, boleh cari jumlah antara kuartil, boleh cari jumlah antara kuartil, cari variance, cari sisihan piawai. Banyak boleh kita cari. Mean pun kita sudah cari kan, sebab mean digunakan untuk cari variance. Dan akhir sekali soalan ini minta apa lagi ya? Sudah kan? Okey. Ini soalan ini minta awak cari antara sisihan piawai dan jumlah antara kuartil. So saya pulakan sisihan piawai ini, jumlah antara kuartil ini 0.75. 0.75, sisihan piawai ialah 0.578. Ya. Kalau kita tengok dua perkara ini, saya kecilkan. Yang saya bulat dengan nombor 1 dan nombor 2 ini. Nombor 1 jumlah antara kuartil besar sikit 0.75. Yang nombor 2 itu sisihan piawai 0.578, kecil sikit. Dia kata antara sisihan piawai dan jumlah antara kuartil, manakah menunjukkan sukatan lebih baik? Mana satu lebih baik? Jumlah antara kuartil ke sisihan piawai? Ini saya nak seorang jawab saya.
Nombor 2. 0.75 lebih baik ke 0.578 lebih baik? Siapa lebih baik? Jumlah antara kuartil ke sisihan piawai? Mana satu boleh menunjukkan sukatan yang terbaik? Ada jawapan? Siapa? Ada jawapan? Jessica pun kata 0.75. Oh, maksudnya awak pilih 0.75. Betul tak Jessica Long? Okey. Bukan lah. Buku berapa dia send ini? Iyalah. Okey. Jadi ada lagi jawapan. Kita pilih mana satu. Mana satu menunjukkan sukatan yang lebih baik? Jumlah antara kuartil atau sisihan piawai? Saya nak nama itu. Jumlah antara kuartil ke sisihan piawai? Kita minta 4 wawasan. Nisterina. Apa jawapan anda? Sisihan piawai. Yes, sisihan piawai. Terima kasih. Ya, jawapan betul. Sisihan piawai. Sisihan piawai menunjukkan sukatan yang lebih baik. Sisihan piawai. Kenapa? Adakah kerana nombor dia lebih kecil? 0.5, ini 0.7. So, kita pilih 0.5 lebih kecil? Bukan. Kita pilih sisihan piawai kerana setiap nilai dalam data diambil kira. Kan kalau kita cari sisihan piawai, kita kira setiap data itu kira kan tak? Setiap data itu kita kira. Tapi kalau kita kira jumlah antara kuartil, dia hanya data-data tertentu sahaja kita kira. Maksudnya kalau ada nilai ekstrim, kita tidak dapat detect. Kita tidak dapat kenal pasti ada nilai ekstrim atau tidak. Sebab dia tidak kira semua. So, kita pilih sisihan piawai kerana setiap nilai dalam data diambil kira. Dalam pengiraan. Itu sebab dia. Tulis. So, muka surat 9 itu awak kena hantar, ambil gambar hantar. Termasuk muka surat 10. Hari ini ada 2 muka surat, 9 dan 10. Satu murid, 2 gambar. Okey, saya bagi 10 saat lagi, nanti kita nak pergi ke yang seterusnya. Sudah? Boleh Okey. So kita pergi muka surat 10. Muka surat 10 ini dia. Contoh 9. Jadi kepada pelajar yang belum ambil nota, contohnya belum ambil nota, anda masih boleh ambil di pondok keselamatan. Saya belum kutip balik lagi Anda masih boleh ambil di sana. Masih ada sebab sebelum ini saya pergi sana, saya memang ada semak. Memang ramai lagi belum ambil. Terutamanya kelas 4 wawasan. 4 bestari pun ada beberapa yang belum ambil lagi. Biasanya yang belum ambil itu untuk 4 wawasan ialah 4 bestari ialah mereka yang memang tidak pernah muncul lah. Tak perlu saya sebut nama lah yang tidak pernah muncul tu. Okey. Bagi saya, jangan bagi saya lah, nanti susah juga cakap banyak ni. Tak mau cakap lah.
Boleh sampai 1 tahun dia tak perlu belajar. Saya memang menggagumi ya pelajar-pelajar tersebut. Terutama 4 bestari dah, sebab 4 bestari kelas yang depan. Dalam itu ada sekumpulan kecil pelajar tidak pernah muncul dalam Google Meet dari Januari hingga hari ini. Kecuali yang 4 hari itu kita balik sekolah 1 minggu lebih saja kan, lepas itu tutup kan. Itu pun 1 minggu lebih saja. Saya pun sudah tak ingat muka. Tapi sampai dia tidak hadir untuk PTPR ini sepanjang tahun. Hebatlah. Saya berikan ini, hebat ini. Hebat. Hebat. Belajar-belajar itu. Kalau boleh nanti buka sekolah, saya tidak mau jumpa lah pelajar macam itu. Apa ini? Tidak. Ini sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Kita akan sampai hujung tahun. Untuk tingkatan 4. Kalau buka sekolah pun mula-mula dia memang untuk tingkatan 5 saja balik dulu. Dan saya pun tidak ibu bapa menjaga macam mana fikir. Boleh biarkan tidak belajar. Hebat jugalah. Okey, tapi itu pilihan masing-masing lah. Anda berhak buat pilihan macam itu. Anda berhak. Okey, itulah saya kata tidak banyak saya cakap. Kalau cakap nanti saya geram. Okey. Tak kelas tahun sekali pun tidak pernah muncul. Sekali pun tidak. Kan kawan-kawan sudah post jawapan yang mereka buat kan. Sekali pun tidak. Nota memang tak ambil. Respon tak ada. Call tak jawab. Salah nombor dan sebagainya. 4 bestari ya. Ada beberapa pelajar. Ada seorang pelajar itu, lelaki. Saya call dia mula-mula itulah, sudah lama. Ya okey, esok saya akan hadir. Tak benar pun. Lepas itu saya tidak mau call lagi lah. Kalau anda rasa itu cara awak belajar, teruskan. Teruskan. Okey. 4 bestari itu. Kalau dengan dia, tolonglah tanya kenapa bestari. Perempuan pun ada beberapa. Kecuali Florence Agi itu yang ada pernah beritahu saya dia memang ada masalah lain. Yang lain tu tak tahulah. Masih wujud ke? Tak tahu. Mata pelajaran lain mereka pun tak ikut. Saya pun tak tahulah keadaan sekarang, situasi mereka di mana sekarang ini. Sampai macam itu. Awak fikirlah suatu hari nanti awak jadi ibu bapa. Andai kata PBR macam ini. Bolehkah awak biarkan anak awak sepanjang tahun tidak ikut? Tak tahulah macam mana dia orang fikirlah. Okey. But anyway, itu pilihan masing-masing. Okey. Alright. Contoh 9 jawab soalan-soalan berikut berdasarkan set-set data yang diberi ya. Okey, A. Kenapa terus left Atika line tak bagus ke? Dengan line itu masalah jugalah. Jadual menunjukkan markah ujian bagi 2 orang murid ada 2 orang murid. Markah dia 68 untuk murid P 68736279. Untuk murid Q 72655986. Siapa lebih baik? Siapa punya prestasi dia lebih baik? Tak tahu kan? Kita boleh kira melalui kiraan macam ini. Okey, kita hitung min dulu. Untuk murid P, kita min kita hitunglah. Okey 68 tambah 73 tambah 62 tambah 79 bahagi 4. Itu cari min. Min untuk murid P. Boleh saya tahu berapa min dia? Purata dia? Tak ada saya tanyalah. Nur Hayati 70.5 Marilyn, terima kasih 70.5. Okey, bagus.
70.5. Cepat awak bertindak. Ming. Okey, kemudian cari juga sisihan piawai. Sisihan piawai. Ini ya, maksudnya kita ada punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 untuk apa? Punca kuasa 2, nombor kuasa 2, 68 kuasa 2, tambah 73 kuasa 2, 62 kuasa 2, 79 kuasa 2, kemudian bahagi 4 nombor. Tolak dengan Ming. Ming kita sudah kira. 70.5, jangan lupa kuasa 2. Kuasa 2. Itu ialah sisihan piawai. Sebenarnya cari variance ini ya. Rumus di dalam itu variance, tapi nak cari sisihan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 variance kan? Okey. Itu dia. So, berapa nilai di sini? Mungkin ada seorang yang sudah boleh kita berikan jawapan. Jessica sampai. Jessica, ada jawapan? Awak ada jawapan? Boleh kongsi kah? Jessica tadi pun, bukan Jessica. Okay. Itu untuk murid P ya. Sisihan piawai. Kita mungkin akan 5 minit panjang sikit lah sebab alang-alang kita sudah nak habis A ni. Kita habiskan A lah. Mungkin 5 minit lebih saya guna. Berapa di sini? Sisihan piawai? Ada sesiapa yang ada boleh juga berikan. Tak semesti tunggu Nur Hayati. 6.26 dia kata 26 apa? 264 kah? Okey, 264. Okey. Boleh, betul. 64 ke 265. Kalau ikut jawapan saya 265. Tapi tak apalah, 0.001 itu is okey. Ya, sepatutnya 265. So, mungkin dia tak pundarkan. Awak tak pundarkan. 265. Okey, 5. Okey, selesai untuk murid P. Okey, sekarang kita cari murid Q pula. Cari Ming juga. Okey, cari Ming. 72 tambah 65 tambah 59 tambah 86. Bahagi 4. Berapa Ming untuk Ming maka untuk murid ini? Ya, Marilyn. Bagus, awak cepat. 70.5. Awak nampak tak? Dua-dua orang punya Ming sama. Jadi bolehkah kalau kita nak banding dua orang ini, kita guna Ming? Tak boleh lah kan sebab Ming dia sama. Tak boleh kita banding siapa lebih baik. Jadi Ming tak sesuai. Ming mod median tak sesuai perbandingan. Kalau kita nak tahu siapa punya prestasi lebih baik, satu-satunya cara ialah guna sisihan piawai. Okey, jadi sisihan piawai, cepat sikit sisihan piawai. Okey, punca kuasa 2. Okey. So, 72 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 59 kuasa 2 tambah 86 kuasa 2. Kita bahagi 4. Tolak dengan Ming ialah 70.5 kuasa 2. Berapa sisihan piawai? Okey. Sisihan piawai sikit lagi kita akan ambil. Tunggu sekejap. Sikit lagi. So, berapa sisihan piawai untuk murid Q? Yes, very good. Dua-dua betul. Siti Nur Shilawati dengan Siti Marilyn 10.062 kah? Tadi yang siapa itu? Yang Siti Shilawati. Okey, betul lah. Okey, jadi kalau kita tengok murid P 6 lebih. Murid Q 10 lebih. Ming dia sama, sisihan piawai lain. Jadi awak kena ingat satu thing. Kalau kita nak tahu siapa prestasi itu lebih baik, kita tengok sisihan piawai. Sisihan piawai yang kecil lebih bagus. Maksudnya dia lebih jarak dengan Ming itu lebih dekat. Jadi di sini soalan nombor 2 dia tanya, prestasi murid mana lebih konsisten? Siapa lebih konsisten?
Murid? P ya. Dia punya nilai sisihan piawai lebih kecil. So prestasi murid P lebih konsisten. Murid P ya, jawapan murid P lebih konsisten. Sebab terangkan kerana sisihan piawainya lebih kecil. Ingat sisihan piawai lebih kecil, lebih konsisten nilai dia. Lebih kecil, lebih konsisten. Prestasi lebih baik. Itu dia. Kita tengok sisihan piawai. Sebab min dia sama, tak boleh banding. So, kita banding sisihan piawai. Di sini ya. So, pagi ini awak ambil muka surat 9, muka surat 10. 3 contoh saja. Contoh 9, contoh 8 AB, contoh 9A. 2 muka surat, 1 murid. 2 gambar, 1 murid. So, saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita berhenti di sini ya. Terima kasih. Jumpa pagi esok 7.30. Bye-bye. 7.30 pagi esok. Cikgu. Okay. Alright. Okay, cikgu. Terima kasih, Sama-sama. cikgu.